Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan program semula. Setelah kita lama berhenti kuliah kita ni, zaman Ustaz Qamar dulu buat kuliah, kita tangguh kerana sebab COVID-19 ni. Alhamdulillah kita dapat mengadakan semula program kita. Dan banyak mengajar tafsir, tafsir Quran. Bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga ke atas lah. Dan pada hari ini nak sebut muqaddimah surah Al-Fatihah. Beberapa perkara yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah yang disebut oleh para ulama tafsirnya penting untuk kita memahami surah Al-Fatihah. Dalam muqaddimah surah Al-Fatihah ni, perkara pertama sekali yang kita akan bincang ialah nama surah. Nama surah. Kita hanya kebanyakan orang kita hanya faham satu nama biasa, surah Al-Fatihah saja. Kalau kita sebut surah Al-Fatihah ni, ramai orang tahulah surah Al-Fatihah. Sebenarnya surah Al-Fatihah ni banyak nama. Banyak nama. Ulama tafsir telah menyebut nama surah Al-Fatihah ni dan juga mengumpulkan nama surah Al-Fatihah lebih daripada 20 nama. Berapa banyak nama surah Al-Fatihah ni? Kerana menunjukkan apabila banyak nama, menunjukkan kehebatan surah itu sendiri, besarnya surah itu sendiri. Kerana surah itu besar, dengan sebab itulah banyak nama. Dengan sebab surah ni berbeza dengan surah-surah yang lain, dengan sebab itulah surah ni banyak nama. Cuma kita tidak nak bincang semua nama-nama 20 tu, kita nak bincang, tidak nak bincang semua, cuma nak bincang dua nama sahaja. Dua nama dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama sekalinya nama yang pertama sebagai Ummul Quran. Ummul Quran, iaitu ibu kepada Al-Quran ataupun induk Al-Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummul Quran? Itu yang pertama. Yang keduanya, nama kepada surah Al-Fatihah ni juga, iaitu Ta'limul Mas'alah, mengajar berdoa. Mengajar berdoa. Ni insya-Allah kita akan bincang. Kita akan bincang. Kalau kita tengok kepada kitab tafsir, di antara kitab-kitab tafsir yang menyebut dan juga menghuraikan nama-nama surah Al-Fatihah ni, beberapa kitab tafsir yang kita boleh sebut. Antaranya Qadhi Baydawi, Mahmud Alusi, Imam Ar-Razi. Ini nama-nama besar dalam ilmu tafsir. Tokoh-tokoh besar di dalam ilmu tafsir. Dan dia telah menyebut nama-nama surah Al-Fatihah beserta dengan khasiat-khasiat bagi nama-nama tersebut. Qadhi Al-Baydawi sebut dalam kitab dia nama Anwarut Tanzil. Disebut dalam kitab dia. Dan juga Mahmud Alusi sebut dalam kitab dia Ruhul Ma'ani.
Ini semua kitab besar belaka. Semua kitab besar belaka. Dan Imam Ar-Razi menyebut di dalam kitab dia At-Tafsirul Kabir, yang dinama juga sebagai Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Itu di antara kitab-kitab tafsir yang menyebut ataupun yang membahaskan nama-nama surah Al-Fatihah. Nama-nama surah Al-Fatihah. Jadi kita masuk kepada perbahasan yang pertama, iaitu nama surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Ummul Quran yang diterjemah sebagai induk Al-Quran ataupun ibu Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan ummu di sini iaitu khalasatul Quran, intipati Al-Quran. Sebagaimana ummu ni, ibu ni, dia ni tempat kepada anak-anak. Semua anak-anak tu mari daripada seorang. Begitulah semua Al-Quran ni ada dalam surah Al-Fatihah. Itu yang disebut sebagai Ummul Quran, iaitu khalasatul Quran, intipati Al-Quran. Maknanya sebuah Quran tu ada di dalam surah Al-Fatihah. Intipati dia. Intipati Al-Quran tu ada di dalam surah Al-Fatihah. Maknanya Al-Fatihah ni mewakili seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi sepatutnya sebelum daripada kita belajar seluruh Al-Quran, kita kena faham dulu surah Al-Fatihah. Untuk kita nak memahami apakah intipati yang disebut dalam Al-Quran seluruhannya. Apabila kita memahami surah Al-Fatihah, maka kita memahami intipati ataupun makna-makna yang penting yang disebut dalam Al-Quran keseluruhannya. Jadi kalau orang yang belajar surah Al-Fatihah dulu, dia akan memudahkan dia untuk memahami Al-Quran semua sekali. Pasal dia tu Ummul Quran. Ummul Al-Quran. Dan juga apabila kita kembali kepada praktika kita, dia sebut hikmah wajib baca surah Al-Fatihah setiap kali solat. Bapa setiap kali solat, setiap rakaat kita kata wajib kena baca surah Al-Fatihah. Tidak wajib baca semua Quran, kerana kita baca surah Al-Fatihah supaya baca seluruh Al-Quran. Dari segi maknanya, merangkumi makna seluruh Al-Quran. Kita kena baca Quran dalam sembahyang ni supaya kita baca seluruh Al-Quran dalam sembahyang. Apabila kita baca surah Al-Fatihah, itu di antara hikmah dianya. Jadi sebab tu apabila kita sembahyang, kita baca surah Al-Fatihah, maka kita kena menghayati makna. Kita kena menghayati makna surah Al-Fatihah itu sendiri. Besar makna surah Al-Fatihah itu kerana dia merangkumi seluruh makna Al-Quran yang berada dalam surah Al-Fatihah. Cuma macam mana kita nak faham makna seluruh Al-Quran yang ada di dalam Al-Fatihah? Kita nak faham makna seluruh Al-Quran yang disebut sebagai Ummul Quran tadi itu ada dalam Al-Fatihah. Ini juga yang dibincangkan oleh ulama. Yang dibincangkan oleh ulama. Para ulamanya menyebut ada dua cara. Ada dua cara ulama tafsir mengeluarkan kandungan asas surah Al-Fatihah. Jadi ulama bincang juga, oleh kerana Al-Fatihah nama dia sebagai Ummul Quran, dia ni sebagai induk kepada Al-Quran. Macam mana induk?
Yang disebut sebagai semua Al-Quran duduk dalam Al-Fatihah. Kita nak nampak lagu mana? Kita nak faham macam mana? Dia ada dua cara yang dikeluarkan oleh para ulama. Ya? Yang pertama sekali, cara yang pertama disebut sebagai cara Allamah Syabir Ahmad Uthman. Ini ulama Pakistan belakang ni. Ulama Pakistan, Indian. Jadi dia sebut, dia ada satu kitab tafsir iaitu Tafsir Uthman. Dia tulis dalam itunya, dia sebut seluruh Al-Quran ni dia ada ni kandungi asas saja. Seluruh Al-Quran itu ada ni kandungi asas. Dia sebut Al-Fatihah tu mengandungi seluruh makna Al-Quran ni kerana kandungi, dengan makna kandungi. Kandungi Al-Quran tu ada dalam Al-Fatihah. Kerana semua Al-Quran ni dia ada ni kandungi asas saja. Seluruh Al-Quran. Yang pertama sekali tauhid. Ini besar. Kalau kita tengok dalam Quran agak bincang tentang tauhid ni sangat banyak ayat-ayat yang membincangkan tentang tauhid. Dan sepatutnya walaupun kita memahami tauhid ni mengikut acuan para ulama, melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, sepatutnya kita kena faham tauhid, kena siapa juga memahami tauhid ni melalui acuan Al-Quran. Al-Quran sendiri lagu mana? Pasal di antara kandungan besar Al-Quran memberitahu tentang tauhid. Tiba-tiba yang menjadi banyak kekeliruan ni kerana apa? Kerana dia memahami tauhid tadi tu mengikut acuan para ulama saja. Dia tidak sapa ke mereka Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ni kita tauhid juga. Ya? Kerana banyak ayat-ayat Al-Quran ni menjelaskan tentang tauhid. Dan di antara isu utama, perkara utama yang ditekankan oleh Al-Quran ialah tauhid. Sehingga para ulama sebut mana-mana orang mengajar Quran tiba-tiba orang tak faham tauhid, itu menunjukkan dia sebenarnya dia tidak mengajar Quran. Kerana asas utama, isu utama yang disentuh oleh Quran ialah tauhid. Ialah tauhid. Tiba-tiba ngaji Quran habis 30 juzuk, ngajar tafsir ke ngajar orang tak faham tauhid. Jadi tauhid itu merupakan asas utama yang ditekan oleh Al-Quran. Ini asas utama dalam Quran dulu dia sebut. Pak kita sebut dalam Al-Fatihah pula. Yang keduanya, perkara kandungan yang kedua yang disebut dalam Al-Quran itu ialah risalah. Risalah ni kalau kita terjemah agak surat lah. Risalah tu surat. Cuma makna risalah sini dua kali. Risalah yang terkandung dalam Quran ni dua. Yang pertama dia panggil kerusulan. Risalah tu Rasul. Kerana Rasul tu orang yang membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tentang kerusulan. Dalam Quran juga sebut banyak tentang kerusulan. Cerita tentang kerusulan, macam-macam ada tentang kerusulan ni. Yang keduanya tentang hukum hakam. Itu yang disebut sebagai risalah juga. Hukum hakam, iaitu kitab. Ini juga banyak ditekankan di dalam Al-Quran tentang risalah. Dan kita boleh berjumpa ada surah-surah itu surah yang dinamakan sebagai surah para nabi, surah Yusuf. Dan juga dalam surah banyak cerita tentang para nabi. Surah Al-Baqarah banyak cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Cerita para rasul, perjuangan para rasul, tugas para rasul, semua sekali disebut di dalam Al-Quran. Begitu juga tentang hukum hakam. Jadi hukum hakam ni pun banyak, di antara perkara yang banyak disentuh dalam Al-Quran tentang hukum hakam. Dan yang ketiganya tentang kiamat, akhirat. Itu kandungnya
yang ketiga, kiamat. Banyak Al-Quran menyentuh tentang kiamat. Ini asas-asas utama yang kita kena faham. Mana apabila kita ngaji Quran, kena faham tauhid. Kita kena faham hukum hakam yang disebut dalam Quran, dan juga faham tentang akhirat. Kalau ni ada dalam Quran banyak disebut tentang akhirat. Jangan hukum hakam pun kita faham melalui kitab-kitab yang ditulis, yang disebut sebagai kitab-kitab mazhab sahaja. Hak tu yang dikembangkan dah daripada hukum Al-Quran asalnya. Ia dikembangkan. Sebab tu jadi mazhab, jadi banyak. Masalah akidah pun banyak apabila dikembangkan. Tubiknya mazhab tu, mazhab dalam akidah semua sekali. Fiqh pun begitu, semua sekali. Tapi hak asalnya semua tu ada dalam Quran. Kita kena faham hak asal dia. Lagu mana hak yang dalam Quran yang disebut dalam Al-Quran. Dan yang keempatnya iaitu hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat. Yang kita sebut hukum hakam tadi, yang pertama tu dia panggil kitab, dalam bentuk kitab. Bentuk kitab. Risalah tu Nabi dan juga kitab. Itu yang dimaksudkan dengan risalah tadi. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum hakam syariat. Disebut juga dalam Al-Quran banyak. Hak asas-asas dia. Walaupun perincian dia ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asasnya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dan yang kelimanya hukum hakam bagi mereka yang taat. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni akan masuk syurga, cerita semua sekali. Orang sebut sebagai orang yang bertakwa, orang yang mukmin. Cerita banyak, cerita-cerita orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kehidupan di atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rahmat kepada mereka. Disebut kerana ada dua kumpulan Quran yang apabila mari, ada hak terima, ada hak tolak. Jadi hak yang terima ada juga hukum hakam yang berkaitan dengan dia. Hak tolak yang keenamnya hukum hakam bagi mereka yang derhaka, yang tolak Quran. Ni isi kandungan Quran. Semua Quran ni berkisar dalam ni perkara ni sahaja. Ni asas ini sahaja. Quran ni berkisar di dalam ni asas ini sahaja. Hak tu kita sebut asas-asas yang ada dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok ni asas ni di mana adanya dalam surah Al-Fatihah. Dalam Quran tu semua kita bawa tubik dah, ulama bawa tubik ni asas ni. Dalam Al-Fatihah hanya yang pertama tauhid, asas yang pertama. Tauhid itu iaitu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu tauhid. Di situ tauhid. Dan juga yang kedua kiamat akhirat. Walaupun kita sebut dengan tidak teratur secara khususnya, yang keduanya kiamat akhirat. Disebut dalam surah Al-Fatihah juga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah yang berkuasa penuh pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kemudian yang ketiganya hukum hakam. Hukum hakam ini termasuk ibadat yang merangkumi hukum hakam semua sekali lah. Ibadat muamalat semua sekali ni, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat. Dan juga muamalah nikah kahwin, dia panggil kehidupan, cara hidup Islam. Tuhan sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami ataupun pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Iaitu cara hidup Islam. Jalan yang lurus itu dengan mana? Cara hidup Islam. Dan yang keempatnya risalah. Risalah
Risalah kerusulan ni, iaitu duduk pada alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Kalau disebut dalam surah An-Nisa, makna atau tafsiran kepada ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Ini menunjukkan risalah kerusulan. Risalah kerusulan. Dan juga yang kelimanya, hukum hakam bagi orang yang taat. Hukum hakam bagi orang yang taat di mana? Termasuk juga dalam ayat yang sama tadi juga, alladzina an'amta alaihim. Pasal dalam ayat tadi disebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Nabi, para siddiqin. Siddiqin ni menunjukkan orang yang taat. Dia boleh sabar kepada mereka siddiqin kerana dia taat. Wasyuhada', golongan orang yang mati syahid, juga orang yang taat juga. Was-salihin, orang yang salih, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Disebut dalam alladzina an'amta alaihim lak, ya, termasuk semua sekali. Dan yang keenamnya, hukum hakam bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Orang yang tidak taat derhaka kepada Allah, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi Al-Fatihah ni sebagai Ummul Quran, kerana ada ni, mengandungi ni asah tadi, semua ni asah ni ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada dalam surah Al-Fatihah. Ni asah ini ada dalam surah Al-Fatihah. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama yang dikeluarkan oleh para ulama tentang isi kandungan Al-Quran yang menempati dengan dalam surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Cara yang kedua pula ialah cara Maulana Husin Alwani. Ni juga ulama Pakistan juga. Maulana Husin Alwani. Jadi Maulana Husin Alwani ni, dia ni salah seorang ulama tafsir besar di Pakistan, dan dia salah seorang pengasas kepada pendekatan daurah tafsir di Pakistan. Jadi setelah dia melihat umat Islam di Pakistan ni terpesong daripada agama, jauh daripada agama, akidah punah, ibadah punah, semua sekali. Akhir sekali dia tengok lagu mana cara nak beki balik ni, tidak ada cara lain kecuali dengan Quran juga. Mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran. Lalu dia baca banyak kitab tafsir. Dia telah buat khulasah daripada lebih kurang 52 kitab tafsir, lebih kurang 50 lebih kitab tafsir yang dia baca semua sekali. Dia buat khulasah pendekatan untuk membaiki akidah umat Islam, ibadat umat Islam, supaya kembali semula kepada Islam melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Jadi cara dia kata seluruh Al-Quran ni, dia membincang hak besar sekalinya tauhid lah. Seluruh Al-Quran ni, ilmu yang utama yang dibincang dalam Al-Quran ialah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid ni merupakan
perkara yang utama yang dibincang dalam Al-Quran. Ya. Jadi dianya mengambil daripada satu kitab, nama dia Mawahibur Rahman fi tafsir Al-Quran. Apabila dia baca kitab ni Mawahibur Rahman fi tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syarhandi Mujaddid Al-Fusani. Dia ni masyhur. Masyhur. Syekh Syarhandi ni digelar sebagai Mujaddid Al-Fusani 1200. Tahun 1200 Hijrah. Di India. Kenapa? Sahur dia ni kenapa? Kerana pada masa tu di Indianya telah timbul satu pahaman, satu ideologi, iaitu golongan din ilahi. Din ilahi ni faham tak? Din ilahi ni Islam gabung dengan Hindu. Gabung dua. Tubik jadi din ilahi. Jadi dialah yang menentang. Dia yang menentang. Sehingga nama dia ni naik. Kerana dia ni menentang. Masa tunya pahaman ini begitu dahsyat di India pada ketika itu. Jadi dia tulisnya Maulana Husain Alwani ni dia Syekh Ahmad Syarhandi ni tulis dalam kitab dia. Dia tulis ilmu dari langit yang diturunkan pada seluruh kitab. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada seluruh kitab, ataupun kandungan kitab dari langit yang membicarakan tentang ketuhanan ni, tentang ketuhanan, mentauhidkan Allah ni, merangkumi 4 inti. Jadi semua ilmu ketuhanan ni merangkumi 4 inti. Dia bincang dalam masalah tauhid. Semua Al-Quran dengan Al-Fatihah ni dalam masalah tauhid. Kerana tauhid ni merupakan asas utama Al-Quran mari dia nak bagi. Tauhid. Yang pertamanya membincangkan tentang Allah sebagai pencipta. Pasal Al-Quran mari nak ajar supaya manusia kenal Allah. Maka nak kenal Allah ni melalui ilmu tauhid. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak kenal Allah ni? Al-Quran sendirinya mari banyak menitik beratkan tentang Allah sebagai khaliqiyah, dia panggil Allah sebagai pencipta alam semua sekali ni. Itu yang pertama, Allah ni sebagai pencipta. Mari sebut. Yang keduanya, Allah sebagai Rabb. Allah ni sebagai Rabb, iaitu menjaga, memelihara, mendidik, mengasuh. Ini juga disebut dalam Al-Quran. Allah sebagai pencipta, yang pertama. Yang keduanya, Allah sebagai Rabb. Lepas pada Tuhan cipta, Tuhan yang pera kita. Bukan setakat pera, Tuhan jaga. Tuhan jaga. Tuhan jaga lagu mana? Tuhan didik. Dengan rezekinya, dengan ilmunya, dengan agama. Tuhan didik. Dan juga Tuhan asuh. Sehingga manusia ni jadi sempurna. Manusia jadi sempurna. Itu yang keduanya. Iaitu Allah ni sebagai Rabb. Ia disebut oleh Al-Quran supaya manusia ni faham molek. Tauhid ni kita nak sapa kepada tauhid yang pertama sekali kena supaya kita kenal Allah ni sebagai pencipta. Apa sahaja yang ada di alam Allah yang buat. Yang kedua, Allah yang pera, yang didik, yang jaga, semua sekali. Sebab tu perkataan Rabb sendiri, para ulama sendirinya bincang
perkataan Rabb. Kalau sekiranya perkataan itu sebutir, tidak digabungkan dengan mana-mana perkataan lain, ya? Diterjemahkan pencipta lagi memelihara. Dua selalu. Dua duduk situ. Mencipta pun duduk situ, memelihara pun duduk situ. Kalau sekiranya dia tu sebutir. Tapi kalau sekiranya dia tu ada dua, Allah dan juga Rabb, kedua-dua. Macam kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah pun ada situ, Rabb pun ada situ. Dua situ ada belaka. Maka perkataan Rabb tadi hanyalah diterjemah sebagai memelihara dan juga menjaga. Tidak terjemah sebagai mencipta. Kerana Allah tu dia diterjemah sebagai pencipta. Ini dia ada satu kaedah dalam ulama sebutnya, oleh kerana banyak perkataan-perkataan lain banyak yang kita kena faham lagu tu. Ulama letak kaedahnya, dia panggil idza jatama'atil alfaz tafarraqal ma'na, wa idza tafarraqatil alfaz ijtama'al ma'na. Apabila berhimpun lafaz, maka berpisahlah makna. Dan apabila berpisah lafaz, berhimpun makna. Kalau sekiranya lafaz tu ada dua, maka makna lain-lain. Kerana lafaz tu telah berpisah. Maknanya kalau sekiranya kalimah Rabb saja, kita terjemah memelihara, mencipta dan juga memelihara. Tapi kalau ada dia duduk sekali dengan Allah, maka kita terjemah sebagai memelihara saja, Allah sebagai pencipta. Begitu juga dengan perkataan Islam. Islam. Kalau perkataan Islam satu je, kita terjemah juga iman dalam itu. Islam dan juga iman. Tapi kalau dia mari berasing, iman pun mari, Islam pun ada juga, maka iman tu dengan mana hak kepercayaan hati. Islam hanyalah hak luar. Berbeza. Berbeza. Kita kena terjemah secara berbeza. Ada lagi lah, banyak lagi perkataan-perkataan yang lain, yang mana kalau sekiranya dia sebutir, kita kena terjemah dua dah selalu. Kalau dia berasing, kena terjemah secara berasing. Dan yang ketiganya, Allah ni sebagai yang mengurus dan mentadbir di atas takhta kerajaan mutlak, hanyalah milik Allah. Mana dalam Quran menyebut tentang ketuhanan ni, lagu mana? Ketuhanan yang pertama, Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Allah sebagai pemelihara, menjaga semua sekali. Yang ketiganya, Allah yang mengurus dan mentadbir segala alam semesta. Semua sekali di bawah tu pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah ni sebagai kerajaan yang mempunyai takhta yang mutlak. Itu di dalam masalah tauhid juga hati tu. Yang disebut dalam Quran, banyak disebut dalam Quran. Disebut dalam Al-Quran. Dan yang keempatnya, iaitu Allah yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan itu hanyalah Allah. Iaitu tidak ada sebarang penjamin dibenarkan dan tidak ada sebarang syafaat diluluskan, melainkan dengan izin Allah. Iaitu tidak ada kuasa yang disebut sebagai majaziyah. Sebagaimana atas dunia pun Allah juga yang berkuasa. Cuma ada kuasa majaziyah. Kuasa majaziyah ni maknanya manusia berkuasa. Kerajaan Malaysia ada, kerajaan Amerika ada, kerajaan macam-macam kerajaan ada atas dunia ni. Dan masing-masing tunjuk dia ni berkuasa. Akhirat kelak kerajaan hak majaziyah ni pun tak ada.
Semua yang kuasa ni dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tuhan tanya, limanil mulkul yaum. Kupunyai siapakah kerajaan hari ni? Atas dunia dulu kamu ada kerajaan, lalu Tuhan tanya, siapa dia ada kerajaan hari ni? Tak ada siapa dia jawab. Akhir sekali Tuhan jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Hari ni, kerajaan hari ni milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi hal ni termasuk di dalam asas tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maknanya 4 asas semua sekali. 4 asas. Seluruh Al-Quran itu dalam masalah tauhid ini membincangkan tentang 4 asas ni. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, penjaga, yang mendidik. Yang ketiganya, Allah yang mengurus sekalian makhluk, yang mentadbir sekalian makhluk. Dan yang keempatnya, Allah yang menguasai hari pembalasan di akhirat kelak. Ni dia panggil 4 asas. 4 asas. Kerananya apabila seorang hamba tu dia kenal Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat tadi. Dengan 4 sifat Tuhan tadi. 4 asas tadi. Maka dia mudah apabila dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia kenal Allah ni sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai yang mengurus segala makhluk semua sekali, yang berkuasa penuh di akhirat kelak, maka dia akan bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mendampingi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mudah untuk nak buang segala perkara yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asal nak buang perkara syirik ni sini. Perkara yang syirik ni di sini. Apabila Allah sahaja yang mencipta, tidak ada satu zat lain, satu kuasa lain yang dapat mencipta. Tidak ada, Allah sahaja yang memelihara, yang menjaga makhluk ni semua sekali. Tidak ada zat lain yang dapat memelihara, menjaga makhluk ni semua sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir semua sekali. Apabila kita tahu hal ni, maka kita mudah untuk memberi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dia tauhid rububiyah ni dan juga tauhid asma' was sifat yang kita bincang dalam kitab tauhid itu, tujuan dia nya supaya kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia nya supaya kita mentauhidkan Allah pada uluhiyah. Kita tidak minta doa kepada selain daripada Allah. Kenapa kita tidak minta doa kepada selain daripada Allah? Kerana yang boleh memberi mudarat dan juga manfaat Allah sahaja. Itu sudah menjadi akidah kita dah. Tak ada orang, tak ada zat lain, tak ada. Maka kita berdoa kepada Allah sahaja. Kita hanyalah kena beribadat kepada Allah sahaja. Kenapa tidak boleh beribadat kepada orang lain? Kerana Allah yang buat kita, kerana Allah yang pera kita, kerana Allah yang mengurus segala alam semesta untuk kita semua sekali. Dan di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh memberi balasan kepada kita, maka kita hanyalah kena beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, telus dan juga tulus, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ni 4 perkara ni, 4 asas tadi ataupun 4 sifat Tuhan tadi ada dalam Al-Quran semua sekali. Mengingat tauhid. Dalam Al-Fatihah pun ada juga. 4 asas ni ada dalam Al-Fatihah. Jadi 4 asas ni ada dalam Al-Fatihah ni di mana? 4 asas tadi tu. Sebelum kita masuk dalam surah Al-Fatihah tu, kita tak tengok dulu tempat-tempat yang ada dalam Al-Quran. Hak 4 asas tadi. Di mana hak 4 asas tadi ada dalam Al-Quran.
dalam Al-Quran ni, jadi ulama kaji. Jadi pak asah tadi, pak sifat Tuhan tu ada dalam Al-Quran. Surah-surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Semua surah-surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang pertama sekalinya surah Al-Fatihah. Dimulakan dengan Alhamdulillah yang pertama. Iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni lepas pada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Ni 5 surah. Jadi surah-surah ni hak 5 surah ni banyak menjelaskan tentang Allah ni sebagai Al-Khaliqiyah. Allah ni sebagai pencipta. Isi kandungnya ni walaupun ada juga bicara tentang benda lain, tapi hak asasnya banyak membicarakan Allah ni sebagai pencipta. Dari segi tauhid, 5 surah ni. Yang keduanya, surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah juga, bermula dengan surah Al-An'am. Kalau kita buka surah Al-An'am tu, dia bermula dengan Alhamdulillah juga. Lepas pada Al-An'am sehinggalah 12 surah. Sehingga surah Al-Isra. Al-An'am sehingga ke surah Al-Isra, 12 surah sama sekali. Kalau kita bicara daripada Al-An'am tu, sampai 12 surah, iaitu 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Surah ni mewakili bagi makna ar-rububiyah. Allah ni yang menjaga, yang mentadbir, yang mengasuh kita, yang menjaga, yang memelihara. Isi kandungnya ni, surah ni banyak menciptakan Allah ni sebagai Rabb, sebagai yang mengurus, yang menjaga, yang mentadbir. Semua sekali banyak dalam surah-surah ni. Itu yang kedua. Yang ketiga pulanya bermula daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillah juga. Alhamdulillahilladzi, surah Al-Kahfi. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, dia mula dengan Alhamdulillah juga. Jadi surah Al-Kahfi ni yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Surah Al-Kahfi hingga surah Al-Ahzab. Surah Al-Kahfi sehingga surah Al-Ahzab. Kalau ada Quran tu boleh buka tengok. Semua tu bermula dengan Alhamdulillah belaka. Sehingga surah Al-Ahzab, iaitu 19 surah semua. 19 surah semua ni. Jadi surah-surah ni mewakili bagi makna Al-Malikul Mutasarrif, iaitu maharaja yang mengurus dan mentadbir. Sekali alam. Semua ni alam ni ditadbirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni yang mengurus semua sekali. Iaitu dia panggil Mukhtarul Kull, Al-Mutasarriful Kull. Allah yang mentadbir alam semesta ni dengan kuasa penuh dia. Tak ada orang lain yang boleh masuk campur. Allah yang mentadbir alam semesta dengan kuasa penuh dia. Tak ada orang lain yang boleh masuk campur dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu akidah-akidah ni kita kena tolak. Lah ni ada banyaklah tubik macam-macam. Tubik wali naubah, wali abda. Kepercayaan bahawasanya wali-wali ni ada bahagian juga dalam pentadbiran alam, yang menguruskan alam. Kalau sekiranya kita sakit, kita berapa, mintalah dengan wali-wali. Minta dengan wali-wali. Sedangkan yang mengurus semua sekali ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kuasa yang lain. Tidak ada kuasa yang lain. Dan yang keempatnya,
bermula daripada surah Sabah. Surah Sabah tu bermula dengan Alhamdulillah juga. Sehinggalah surah An-Nas habis Quran. Akhir. Surah Sabah sehingga ke surah An-Nas. Jadi surah-surah ini banyak menyentuh perkara utama tentang sifat Allah sebagai Maliki Yaumiddin. Allah sebagai yang berkuasa penuh pada hari pembalasan, pada hari akhirat kelak. Yang disebut sebagai nafyu syafa'atul qahriyah, menafikan syafaat paksaan, secara paksaan. Di akhirat kelak tidak ada sebagian manusia yang boleh bagi syafaat kepada mana-mana manusia, iaitu dia boleh paksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang musyrikin Mekah, dia percaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tu boleh paksa Tuhan bagi syafaat kepada orang yang sembah dia tu. Ada Allah Subhanahu wa taala sebut di akhirat kelak Allah sahaja yang berkuasa penuh. Tidak ada mana-mana makhluk yang ada kuasa yang boleh memberi pertolongan kepada orang lain. Tak ada. Ini 4 asas utama yang ada dalam Quran yang membincangkan tentang tauhid. Yang mana disebut sebagai sama juga yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, sama dengan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Contohnya kalau kita tengok dalam Quran, kita tengok dalam Al-Quran tu, memang disebut tadi surah-surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Hak yang pertama surah Al-Fatihah memang dimulai dengan Alhamdulillah. Hak kedua pun surah Al-An'am dimulai dengan Alhamdulillah juga. Yang ketiga pun surah Al-Kahfi dimulai dengan Alhamdulillah. Mana sebelum dia tak ada surah yang mula dengan Alhamdulillah sampai situ je. Cuma yang keempat tu, surah Sabah tu dimula dengan Alhamdulillah, dan surah Fatir selepas daripada tu Alhamdulillah juga. Jadi dia kata bapa, sebahagian persoalan disebut bapa yang mula dengan surah Sabah tidak mula dengan surah Fatir. Jadi dijawab. Jawab lagu mana? Jawab dianya kerana surah Sabah tu mengandungi 2 bahagian. Ayat pertama hingga ayat 21 dia panggil dakwa. Bahagian pertama ini tauhid fid du'a, tauhid mentauhidkan Allah dalam doa. Ayat 22 hingga ayat 54 tu dakwa. Bahagian kedua ini menafi syafaat qahriyah, menafi syafaat qahriyah di akhirat. Bahagian kedua ini untuk seluruh Al-Quran. Maknanya kerana dalam surah Fatir itu ada 2, boleh bagi 2 situ. Jadi hak yang dakwah yang kedua itu iaitu menafikan syafaat qahriyah, iaitu sampai ke akhir Al-Quran. Itu yang kita boleh sebut 4 asas tadi atau 4 sifat Tuhan tadi ada dalam surah Al-Quran. Mana kalau orang tanya, mana? Kita boleh sebut surah-surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah dalam Al-Quran. Itu kandungnya dia. Dan kalau kita tengok dalam Al-Fatihah pula duduk mana? 4 ni ada dalam surah Al-Fatihah. Di mana? Dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah ni, hanyalah setakat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Setakat tu. Ya. Alhamdulillah tu segala puji, kita kata pujian itu hanyalah bagi Allah. Lafaz Allah tu mewakili sifat paling masyhur iaitu Al-Khaliqiyah. Allah sebagai pencipta. Jadi Allah, perkataan Allah ni zaman itu lagi, zaman jahiliah dulu, apabila sebut Allah, dia faham selalu sebagai pencipta. Allah ni nama kepada pencipta.
Jadi dalam Al-Fatihah ni, Allah yang pertama sekali, Allah ni sebagai pencipta. Jadi perkataan Allah ni ada dua nama. Nama zat satu, Allah tu nama zat dia panggil. Yang keduanya nama sifat. Nama sifat tu Al-Khaliqiyah, Allah sebagai pencipta. Pencipta tu nama sifat kepada Allah. Lafaz Allah, perkataan Allah tadi. Yang keduanya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, yang menjaga, yang mentadbir sekali alam. Yang menjaga, yang mentadbir sekali alam. Cuma apabila kita nak terjemuh, dia ada cara dia. Perkataan Rabb ada cara dia kita terjemuh. Kalau kita terjemuh untuk manusia, kita terjemuh memelihara saja. Kalau Rabb, macam kita kata Rabbul Bait, kita kata Rabbul Bait, tuan rumah, tuan. Yang orang yang memiliki rumah, orang yang mengurus rumah, Rabb. Tapi kalau kita terjemuh kepada Allah, kita kena letak perkataan Maha, Maha memelihara. Maha memelihara. Jadi Rabbul Alamin ni mewakili makna yang kedua tadi. Allah sebagai zat yang memelihara, yang mentadbir, yang menjaga. Jadi Rabbul Alamin, Allah yang memelihara sekali alam, yang mengurus, yang mentadbir, yang menjaga sekali alam. Itu yang keduanya. Tauhid yang keduanya duduk pada Rabbul Alamin. Yang ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ni, dua sifat ni mewakili sifat, dia panggil Al-Malikul Mutasarrif Al-Mutlaq, Mukhtarul Kull wa Mutasarrif Al-Kull. Allah Subhanahu wa taala sebagai raja yang memerintah dengan kuasa penuh. Dengan kuasa penuh. Alam semesta semua sekali ni. Iaitu Tuhan sebut dalam Al-Qurannya, Allah ni bersemayam mengurus dan mentadbir makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang bernama Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasy. Apa maksud bersemayam di atas arasy tu? Dia biasa dalam Quran ni, apabila datang ayat mutasyabihat, selepas tu dia akan datang ayat muhkamah. Kerana muhkamah tu yang menjelaskan mutasyabihat. Maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, selepas daripada ayat ni, mari ayat yudabbirul amra, iaitu Allah yang menguruskan segala urusan. Allah ya sebagai kerajaan yang bersemayam di atas arasy, iaitu mengurus segala makhluk dia. Yang mengurus segala makhluk dia tadi. Itu yang ketiga dalam surah Al-Fatihah. Yang keempatnya dalam surah Al-Fatihah itu iaitu Maliki Yaumiddin. Allah ya memiliki ataupun yang berkuasa pada hari pembalasan. Allah yang berkuasa pada hari pembalasan, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ayat ini Maliki Yaumiddin ini mewakili bahagian keempat dari seluruh Al-Quran. Iaitu Allah ni yang berkuasa penuh pada hari kiamat kelak, yang tidak ada syafaat qahriyah dia panggil, secara paksaan kepada mana-mana makhluk yang boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tengok dalam Quran, sebahagian besar ayat Quran ni yang membincangkan, yang menceritakan tentang akhirat, maka dia akan sebut Allah berkuasa penuh di akhirat. Dia akan sebut Allah Subhanahu wa taala ni berkuasa penuh di akhirat kelak. Jadi dengan empat cara tadi, apabila kita faham balik, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila kita faham oleh pak asah tadi, pak sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kesan dia boleh menghilangkan sedikit demi sedikit pergantungan hati kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sepenuh bergantung hati kita kepada Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada makhluk. Sebab itulah hikmah bapa yang kita kena baca Al-Fatihah dalam sembahyang berulang kali. Kalau 4 rakaat kita kena baca. Sembahyang sunat pun kena baca lagi. Tujuannya apabila kita baca dan kita menghayati, supaya pergantungan hati kepada selain Allah ni sedikit demi sedikit dikikis buat. Dengan cara kita memahami surah Al-Fatihah tadi, hilang pergantungan hati kita tu, hilang daripada manusia. Itu di antara hikmahnya. Dan juga di antara hikmahnya juga, bapa yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa mari dulu sifat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Hak besar sekali dalam Qurannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu hak besar sekalinya yang disebut sebagai dakwah. Surah Al-Fatihah ni duduk pada iyyaka na'budu. Hak tu hak yang Tuhan nak sebut sebenarnya, supaya kita beribadat kepada Allah saja, berdoa kepada Allah saja. Tapi bawa mari dulu pak asah. Ya? Supaya kita hayati pak asah ni, tidak akan sampai ke tahap kita ni beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar kalau kita tidak hayati pak asah ni. Kerana dengan pak asah tadi boleh mengikis pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga boleh meyakinkan kita bahawasanya ibadat hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Barulah kita boleh buat ibadat. Dia panggil buat ibadat dengan keyakinan ya tertanam dalam. Bukan kita buat ibadat kerana tu jadi buat ibadat tu kerana apa? Kerana tradisi. Pasal kita hidup dalam kecil lagi kita duduk sembahyang. Kita duduk sembahyang, beribadat kepada Allah. Jadi segala ibadat yang kita buat tu, hak mana ada tradisi dalam masyarakat kita duk ikut hak tu jelah. Hak tu dikira ibadat. Tidak. Apabila kita ni akidah ni tertanam dalam lubuk hati kita, dalam lubuk hati kita, maka mudah untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar. Dengan sebenar. Dan pak asah tadi juga ada juga dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu pun ada pak ni juga. Kenapa Quran tu semua ada dalam surah Al-Fatihah? Semua Quran tu ada dalam surah Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah ni ummul Quran. Dan semua surah Al-Fatihah tu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim tu pun ada pak tu juga. Dia panggil kaedah buang satu, zahirkan satu. Yang pertama Bismillah. Allah tu menunjukkan kerana buang Rabbul Alamin. Menunjukkan apabila sebut Allah situ, ada juga lagi Rabbul Alamin. Allah tu sebagai pencipta dan sebagai yang menguruskan segala alam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana dibuangkan situ Maliki Yaumiddin. Maknanya digabungkan dalam itu selalu. Allah ni sebagai yang berkuasa penuh mentadbir alam semesta ni, begitu juga Allah berkuasa penuh di akhirat kelak. Mana dalam Bismillahirrahmanirrahim pun ada pak asah tadi juga. Jadi apabila kita faham pak asah tadi, bermula daripada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, kita faham sungguh dah, barulah apabila kita masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, dia panggil kita benar-benar menghayati konsep ibadat dan juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dia panggil inti. Sebagaimana Al-Fatihah ni inti kepada Al-Quran semua sekali. Dan inti kepada Al-Quran, kepada Al-Fatihah ni mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah tu inti kepada Quran. Ummul Quran. Dan inti kepada Al-Fatihah ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan untuk memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, huraian dianya ada pada Hawamim Sab'ah. Hawamim Sab'ah. 7 hamim. 7 surah yang dimulakan dengan hamim. 7 surah yang dimulakan dengan hamim ni huraian kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 surah. Maknanya kalau kita nak faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni kena belajar 7 hamim. 7 hamim semua sekali baru kita faham iyyaka na'budu, hanyalah kepada engkau sahaja kami mengabdikan diri. Konsep ibadat tadi tu lagu mana? Hak Tuhan sebut ada dalam Hawamim Sab'ah. Dan begitu juga hanyalah kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan. Ada dalam Hawamim Sab'ah. Abdullah bin Abbas menyatakan inna likulli syai'in lubaban wa lubabul Qur'ani al-hawamim. Dia sebut setiap sesuatu itu mempunyai intisari. Dan intisari Al-Quran ialah hawamim. Hamim 7. Kenapa? Kerana hamim 7 ni huraian kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita sebut inti kepada Al-Quran ni surah Al-Fatihah. Dan inti kepada surah Al-Fatihah tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan huraian kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Hawamim Sab'ah. 7 hawamim. 7 hawamim. Dan ada dalam riwayat juga daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, riwayat yang disebut Al-Fatihah sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Fatihah tu adalah rahsia Al-Quran. Dan rahsia Al-Fatihah pula perkataan ini, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sabit daripada Abu Bakar. Jadi kalau kita kata agak orang yang faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini supaya dia faham seluruh Al-Quran. Kerana dia inti semua sekali. Maknanya kita tahu gapo dia ke inti Al-Quran, iaitu mentauhidkan dalam ibadat dan mentauhidkan Allah dalam doa. Itu inti Al-Quran. Apabila kita beribadat hendaklah mentauhidkan Allah dalam ibadat. Apabila kita berdoa hendaklah kita mentauhidkan Allah di dalam doa. Banyak ni lebih ni. Sedang ada. Pasal perbahasan dia banyak kali lagi ni. Mukaddimah pun ni tidak sampai masuk Al-Fatihah lagi. Tengok dari tu surah Hamim As-Sab'ah tu, tengok hamba teringat nama surah tu. Tengok dari tu. Surah yang dimulakan dengan Hamim. Ada 7 surah semua sekali. Yang dimulakan dengan Hamim. Jadi semua dimulakan dengan Hamim itu 7 tak ada 7 surah semua sekali. Jadi anak hamba berhenti setakat inilah. Hari ininya kita akan sambung semula insya-Allah pengajian kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.